السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah yang telah mengurniakan kita nikmat hidayah dan iman, dan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dikasihi barisan hajatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulakan pengajian kita, saya bawa satu hajat lah. Hajatnya macam ni. Tak cerita semua salah, cerita pun semua salah. Jadi lebih baik cerita sama-sama semua salah. Tahun depan Seriti tu dia akan terima murid lagi. Dan kami alhamdulillah dah sewa bangunan sebelah dia, sebelah kedai tu. Ada yang dah taja api, ya, ada yang dah taja kerusi, ada yang dah taja meja. Saya sedang mencari kod-kod adalah siapa-siapa nak derma kipas macam ini. Ya, harga saya tak tahu, mungkin dalam 150 gitulah. Tapi saya tidaklah nak minta banyak, tidak. Semua sekali maksimum dalam 6, kalau boleh tuan-tuan usahakan dalam 1 ke 2 ke. Ya, tempat lain saya minta lagi. Ya, sebabnya kata orang tu gotong royong. Ya, jadi kalau ada tuan-tuan sumbangan-sumbangan itu, kata orang tu sempena Maulidin Rasul ke kenapa ke, tuan-tuan bolehlah serahkan kepada Ustaz Firdaus, bagi tahu ini duit kipas. Ya, cakap duit kipas. Tuan-tuan jangan susah hati. Bagilah berapa yang ada. RM5, RM3. Kita pun faham juga tengah musim Covid ni kan. Ya, betul. Ya, bukan orang semua ada duit. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang tu sikit-sikit. Ya, sikit-sikit insya-Allah. Saya tukang cakap. Ya, adapun yang yang bertindaknya adalah tuan-tuan sama-sama kita. Ya, mudah-mudahan kata orang tu, ya, kita ni menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dipermudahkan urusan kita untuk masuk syurga, dan kita boleh masuk melalui pintu sedekah kita insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, pada malam ini adalah hadis yang ke-19, iaitu hadis berkenaan dengan sedikitnya lelaki dan banyaknya perempuan. Iaitu hadis ini di bawah hadis akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Kiamat bila wallahu alam, Allah Taala tahu. Tapi nak menunjukkan peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Rasulullah itu betul ke tak betul, mari kita kaji sama-sama hadis ini. Hadis yang berbunyi an Anas radhiyallahu anhu qala, la uhdithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min ashratis sa'ati ay yaqilla al-'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthuru an-nisa'u wa yaqillu ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, akan kuceritakan kepada kamu hadis yang tak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari kiamat itu
ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak penzinaan, ramainya kaum perempuan dan sedikitnya kaum lelaki, sehingga nantinya seorang lelaki akan menguruskan 50 orang perempuan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Yang pertama, saya nak perkenalkan susuk Saidina Anas ini. Mentelah kita berhadapan ataupun tidak lama lagi kita akan menyambut Maulidi Rasul, marilah kita kenal juga seorang susuk yang telah berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ialah Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah disebut juga sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa khadim ni? Ataupun kita orang Melayu sebut khadam. Ya. Tapi orang Melayu bila sebut khadam ni macam kasar ataupun hina. Ya. Apa kerja sekarang ni? Jadi khadam aja katanya. Oh, rasa macam hina sangat. Ya. Padahal tuan-tuan kasih oleh Allah Ta'ala, khadam ni dia artinya ialah orang yang berkhidmat. Khidmat ni kan perkataan Melayu juga. Khidmat, memberikan perkhidmatan. Ya. Orang yang berkhidmat disebut khadim. Kalau kita sebut khadam, bahasa Melayu sebut khadam. Saidina Anas ini menjadi khadam ataupun orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi hijrah dulu ke Madinah. Orang-orang perempuan bagi hadiah pada Rasulullah macam-macam lah, mengikut kemampuan masing-masing. Adapun mak dia nama Ummu Sulaim, dia ni tak ada berta, tak ada apa sangat. Lalu dia kata nak apa ya, nak bagi pada Rasulullah. Dia pun bawa lah Saidina Anas ini. Masa tu Anas ni umurnya baru 10 tahun. Bila bertemu dengan Rasulullah, diberi maklum pada Rasulullah, ya Rasulullah, ambil anak aku ni buat jadi khadam. Ya, orang suruhan, budak suruhanmu, dia ni boleh menulis. Itu katanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima Sayyidina Anas ni menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kerja yang mudah-mudah sesuai dengan usia dia. Berapa lama tuan-tuan dia jadi khadam Rasulullah ni? Sampai Nabi wafat. 10 tahun. 10 tahun berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Taala. Kita ni pun mana dah pencet boleh jadi khadam juga. Khadam masjid, khadam surau, ya tak? Nyapu-nyapu, ya, cuci-cuci tandas. Kata orang tu hina sangat. Tak. Kerja mulia tuan-tuan. Ngutik-ngutik kata orang tu nanam pokok bunga ke, siram pokok ke, ya. Ya. Tak perlu tunggu semua kerja siap. Tak. Kata orang. Tapi bukan nak ambil kerja siap pula. Saat lagi jumpa bergaduh pula. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Saidina Anas ini, tuan-tuan, bila dia khidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah komplain pun. Macam tu. Bukan Nabi tak pernah kata dan Nabi tak pernah komplain. Kenapa kamu buat macam ni? Tak ada. 10 tahun. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun tidak, komplain pun tidak. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah Saidina Anas ini tuan-tuan, dia pergi ke Dimashq. Kata orang hari ini Damsyik. Arab sebut Dimashq di Syria. Dia lari ke sana. Kebanyakan sahabat Rasulullah ini bila Rasulullah dah wafat, mereka tak tahan duduk di situ, mereka keluar hijrah. Ya, kerana tak tahan rindu dengan Rasulullah, mereka hijrah. Termasuklah Saidina Anas ini. Dan akhirnya Saidina Anas ini duduk di Basrah, Iraq. Dan beliaulah merupakan sahabat yang terakhir sekali meninggal dunia di Basrah. Di Basrah tu tak ada sahabat dah, melainkan dia saja. Dan Rasulullah mendoakan umurnya panjang. Rasulullah mendoakan keberkatan rezeki dan juga keluarganya. Maka anaknya agak-agak berapa tuan-tuan?
Kita sini paling handal sini berapa? Saya yang tahulah takat ini, takat 19 ada 1,000. Tapi Sayyidina Anas ni anaknya dengan ramai isteri lah, maksudnya meninggal dan sebagainya. 120 orang anak. Kita campur ramai-ramai ni pun belum cukup lagi rasanya. Sayyidina Anas 120 orang anak. Raja Saudi dulu tuan-tuan, yang mula-mula King Abdul Aziz As-Saud, mula-mula dia buat kerajaan Saudi ni kan, tahun 1932. Tu handal juga tu. 60 anak ni. 60. Ini 120 orang anak. Cucu saya cerita lah. Tak ingat lah. Anak pun tak ingat nama dah kalau dah seramai itu. Yang kamu ni siapa ke? Anak siapa? Anak ayah. Kalau kita lah. Dah 120. Kena gantung nombor je lah gaya. Tapi Sayyidina Anas tidak diingat semua. Sebab apa? Sayyidina Anas ini adalah di kalangan orang yang alim dari kalangan sahabat. Dia hafal 2,286 hadis. Kita nak boleh kelima hadis pun betul lupa. Ya tak? Hafal pagi lupa petang, hafal petang lupa yang pagi. Dia 2,286 hadis diingat. Ya, itulah Sayyidina Anas. Hartanya banyak, tanahnya banyak. Didoakan keberkatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga, tuan-tuan kasih oleh Allah Taala, ya, antara kata Abu Hurairah, tak ada siapa yang mirip sembahyangnya dengan Rasulullah melainkan Sayyidina Anas ni. Kalau tengok cara Sayyidina Anas sembahyang ni, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Ni kata Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi alim, lagi banyak hadis dia hafal daripada Anas bin Malik ni. Maksudnya orang yang alim pun dia sendiri mengaku bahawa orang yang paling sempurna dan paling mirip mengikut Nabi solat ini, cara Nabi solat ialah Sayyidina Anas ini. Dan beliau, tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia umur dia sekitar 99 ke 107 tahun. Wah, lama panjang umur dia. Padahal 120 anak dia. Dan diimamkan oleh seorang tabi'in, anak murid dia juga, yang anak murid handal lah. Ya, kalau orang alim, orang ngaji ni dia kenal. Namanya apa dia? Muhammad bin Sirin. Ni dia solatkan jenazah, diimamkan pada Anas bin Malik ini. Maka Anas bin Malik meriwayatkan hadis, dan akhirnya hadis itu sampai kepada kita. Cerita hadisnya macam ni. Nabi bagi tahu akhir zaman ini, mana akhir zaman kita ni lah. Ya. Pertama Nabi sebut apa dia? Sikit ilmu. Ya. Sikit ilmu. Tuan-tuan, kalau kita fikir macam mana boleh Nabi sebut sikit ilmu ni? Sedangkan universiti yang ada di Malaysia ni berpuluh-puluh dah. Sekolahnya beribu. Ya. Yang tutup ada, yang buka ada, yang separuh tutup ada. Ni musim Covid ni kan. Ilmu ni dah gila-gila pula dah. Ya, yang belah Selangor dengan belah lain dah tutup pula. Ya tak? Tuan-tuan kasih tak? Macam mana kata sikit ilmu tu? Tuan-tuan ya. Ilmu ni sikit macam mana jadinya? Yang dimaksudkan ilmu sikit ini kita kena tahu. Ilmu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah ni? Ilmu banyak, tuan-tuan. Ilmu ni melaut. Dalamnya, siapa tahu ni dia ada ilmu ni tak? Apa isi dalam ni, macam mana boleh bunyi pula, boleh masuk dalam tu, padahal tak ada kena-mengena pun. Tak ada sentuh pun apa pun. Dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah akhir zaman ni, ilmu sikit ialah ilmu yang paling tinggi dan paling besar nilainya, iaitu apa dia? Hak ni semua orang wajib belajar. Disebut ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifat, ilmu kenal Allah. Ni
tauhid ni tak ada. Bukan tak ada, sikit sangat. Kalau di sekolah rendah tu biasa tuan-tuan, dia ada apa dia? Ada pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam dilonggokkan di situ tauhid, dilonggokkan di situ fiqh, dilonggokkan di situ hadis, dilonggokkan di situ apa? Tasawuf, longgok di situ Quran, longgok di situ jawi. Ya. Lepas tu diharapkan mujur ada petang ni ada sekolah. Tapi nak cerita sekolah petang ni boleh lah. Boleh, budak-budak boleh lah dapat. Tapi bukan senang tuan-tuan ngajar petang ni. Ya, budak-budak ni darah dia macam biawak juga. Ya, bila dia dah panas, dia tak boleh duduk. Siapa yang ngajar petang tahulah. Ya, macam pera jadi. Tapi nak buat macam mana? Ya dah, nak nyumbatkan juga ilmu tauhid ini. Sedangkan saya dulu, saya ingat masa saya belajar di sekolah agama dulu. Ya. Sekolah agama Dong. Sekolah nama sekolah agama Al-Ulumud Diniyah Dong, Raut Pahang. Dia ada ilmu tauhid, dia ada ilmu fiqh, dia ada ilmu hadis, dia ada ilmu tafsir, dia ada ilmu tasawuf, dia ada imla', dia ada muhadatsah, dia ada lughah Arabiyah. Dia ada ilmu apa ni? Ilmu kitabah. Kemudian baru masuk dengan ilmu bebelah 17 mata pelajaran. Awak pun kata macam mana? Dah besar ni buat teriak. Macam mana boleh belajar semua ni? Ya, 17. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, tiap-tiap tahun mesti lulus. Tak lulus tak boleh naik tingkatan. Masa itu. Dan pada hari ini pun orang mengaji tuan-tuan, lulus tak lulus, dapat tak dapat, naik juga. Ya, tuan-tuan, orang dulu belajar, dia ngaji pondok, tak ada 10 tahun, itu bukan belajar namanya. Ya. 10 tahun duduk di pondok tu, kata orang tu baru boleh, baru pandai lah, baru ada. Dia tak tanya, kamu ada sijil apa? Tak. Orang dulu dia tanya, ngaji khatam kitab apa? Khatam kitab apa? Ya. Kita khatam kitab apa? Kitab gila-gila adalah. Ingat tak dulu? Gila-gila dari kulit ke kulit. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu nak sebut baginya. Ilmu tu sikit. Ya. Sikit sangat ilmu tauhid. Sebab itu pada hari ni tuan-tuan, minta mak cakap dia tak. Kita hari ni walaupun kekuat mana pun, hebat mana pun manusia ni, hebat macam mana teknologi, kita tak boleh kita lupakan Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh lari kita dengan Allah Ta'ala ni. Itu ilmu akidah kita. Janganlah kita bila kita, misalnya kata COVID kita kurang ni tak, sikit kan. Jangan kita ingat dia usaha manusia. Itu kehendak Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Allah Ta'ala dah catat hari ni sikit, hari ni banyak. Kita mahu tak mahu kena dengan Allah Ta'ala juga. Dulu Nabi pernah macam tu. Nabi perang dalam perang Hunain. Dia masa tu orang Islam ramai 12,000. Sebelum ni mana orang Islam perang 313, 1,000. Ya tak? Tapi kali ni perang apa? 12,000 orang Islam, tentera Islam. Berasa ramai kuat. Akhirnya tak menang. Cempera jadinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan, munajat balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita macam itulah. Ya. Macam itu. Semalam 1,000 lebih, hari ni berapa? 800 lebih. 800 lebih. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi, siapa yang menarik, siapa yang memberi sakit, siapa yang menyembuh, semua Allah. Kita kerja kita apa? Ikhtiar. Tapi ikhtiar kita tak boleh habis di situ. Sebab apa? Dia mesti diikat dengan tawakal dan doa yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak kata teknologi, ya, nak kata apa, banyak lagi negara yang teknologi tinggi macam Amerika. Berapa kena? Berjuta dah, 7 juta. 7 juta, hak mati ratus ribu dah. Perancis. Mana lagi? England, Brazil, Spanyol. Ya.
Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala. Ini akidah kita. Akidah kita, kita tahu bahawa dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan Allah Taala kita merayu, kita berdoa, ya, dalam masa yang sama kita taat dan patuh apa yang telah diputuskan oleh kerajaan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ilmu kita, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Tiga perkara ni tuan-tuan yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tak ada tiga ni, maka habis amalan kita tak jadi apa. Pertama, kalau orang tu sedekah, dia kafir, tak dapat apa. Yang keduanya, kalau dia sedekah tak ikut fiqh, contohnya apa? Dia sedekah dengan duit curi, tak dapat apa. Yang ketiganya, ilmu tasawuf. Dia bersedekah, dia Islam, dia bersedekah, dia mentauhidkan Allah, dia sedekah dengan duit dia, tapi dia bersedekah sebab dia nak nunjuk orang, tak terima juga oleh Allah Ta'ala. Maka ketiga-tiga ilmu ni kena faham sungguh. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi sebut apa dia? Wa yadhharul jahlu. Ramai sangat orang jahil ni. Ya. Orang jahil ramai sangat. Nak tahu macam mana tuan-tuan? Cuba tengok komen. Dia komen dengan ilmu ke dia komen dengan perasaan? Ya, kalau kita baca Facebook, kita tengok komen. Komennya tu pakai akal ke, pakai ilmu ke, ataupun dia pakai hantam kromo saja. Dan ramai orang ikut perasaan aja. Main ganyang gitu aja, tanpa ilmu. Ya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan pada hari ini dunia ini jadi lintang pukang. Contoh yang paling mudah apa dia, orang jahilnya? Donald Trump lah, pepayah sangat. Ya, ni kepala jahilnya. Dah jahil, keras kepala. Ya, sampai dia kata kalau dia kalah dia tak akan mundur jadi presiden. Yang apa punya barang ini? Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu nak cerita bagi. Ya. Kemudian Nabi SAW sebut apa ni? Wa yadhharu zina. Banyak zina. Zina ni banyak. Tambah zina hakiki. Zina hakiki itu pun dah banyak dah. Ya. Hak jual beli, ya nak, hak free. Ya. Banyak sangat dah. Bahkan tuan-tuan aplikasi, tak boleh nak cerita dah. Aplikasi ke apa tak tahu. Ada apa ni kata orang, broker pun ada. Ada broker dia. Kita duduk dalam ni bukan kita tahu tak, tapi orang yang macam ini dia, sebab itu kita tak macam mana yang dah kena tangkap, tu ada lagi. Kena tangkap ada lagi. Ya, tak berhenti. Ya, tak berhenti. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu zina hakiki. Hak zina maknawinya macam mana pula? Zina mata, zina telinga, ya, zina hati. Ya. Perempuan kalau dia pakai wangi-wangi, dia kelumbar. Ya tak? Itu hukumnya, hukum apa Nabi sebut? Dia seolah-olah berzina. Tak banyak ke? Banyak hari ni, tuan-tuan kan? Banyak kan? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara tanda akhir zaman ini Nabi sebut apa dia? Wa tuktsarun nisa wa yaqillur rijal. Ramai perempuan, sikit laki. Tapi dalam sumur masjid ni ramai laki daripada perempuan, macam mana pula ya tak? Tuan-tuan. Ya. Pertama sekali kita kena beriman dengan hadis ni. Akhir zaman ni, ini hari ni tanda-tanda tu banyak dah. Ya tak? Tinggal lagi ni di Malaysia ni memanglah lelaki lebih ramai daripada wanita. Pada tahun 2018, perangkaan dia tunjukkan bahawa lelaki ada 16.8 juta. Perempuan ada 15.8 juta. Orang lelaki ni ramai dia lebih sejuta lagi daripada orang perempuan. Okey, baik. Menanglah kita. Ya tak? Tapi salahkah hadis ni? Tak. Ya. Dalam banyak-banyak itu tuan-tuan, kita kena tengok. Ya. Berapa ramai daripada kalangan orang-orang lelaki ini yang betul-betul jadi lelaki sungguh.
Betul-betul lelaki. Ya, menjalankan tanggungjawabnya seorang lelaki. Sebab ramai lelaki yang pertamanya duduk dalam menjara. Bila duduk menjara, dah tak boleh dah nak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang lelaki, sebagai seorang bapa, ya, sebagai seorang anak. Tak boleh nak bekerja, nak bangunkan negara, tak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, ramai jadi doktor. Dia cucur sendiri. Ya. Ramai tuan-tuan. Sebab itu dadah yang masuk sekarang ni bukan sikit-sikit. Dengan sekali tangkap nilaiannya juta. Juta tuan-tuan. Bahkan hari ni kalau dulu kita dadah ni ditanam kan. Sekarang ni dia ada makmal memproses dadah. Ya, bahan-bahannya itu datang kemudian diproses dalam rumah sahaja. Tuan-tuan nak cakap macam mana? Dulu kita ni payah nak dengar, nak nyebut pun susah. Sekarang ni metapetamin ni senang je nak sebut kan. Kalau tulis payah membacanya. Oleh kerana selalu sangat dengar. Mudah. Syabu, metapetamin. Panadol yang susah nak sebut dah sekarang. Mojo ada elan. Dulu ada Dusel. Dusel dah tak ada dah. Tuan-tuan ingat tak? Dulu ada Kotal. Sekarang ada lagi ke pun? Tak ada dah. Ya. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Yang ada banyak syabu, metapetamin. Tu. Kemudian apa lagi? Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Dan negara kita ni tidak berlaku. Tapi ada. Iaitu apa? Orang lelaki, dia cepat mati. Kalau di saya pergi ke Kemboja, saya jumpa ramai balu. Ya. Suami mati muda. Kenapa? Mereka ni sakit. Air dia tak cantik. Air air telaga kan? Air telaga. Dia mudah sakit perut, ya tak? Bila sakit perut, sakit itu, sakit ini, dia tak ada duit nak pergi hospital, mati. Ya. Ataupun kita sebut hari ini perang. Dan yang terbaru sekarang ni antara Armenia dengan Azerbaijan, kan, sedang perang. Armenia ni bukan Islam. Azerbaijan 93% adalah Muslim. Yang 93%. Perpuluhan lebih. Ya. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikitnya orang lelaki juga disebabkan mereka keluar daripada negara untuk mencari kerja. Contohnya orang Bangladesh. Orang Indonesia lari, ya, nak datang kerja tempat kita. Ya. Bahkan yang sakit-sakit pun datang juga. Sakit-sakit datang masuk. Mereka pun masih untung lagi. Ditangkap, kemudian diberi rawatan. Kalau duduk dalam negara dia, mana dia nak rawat? Ya. Dia tak ada duit nak rawat. Sebab itu dia masuk dalam negara kita, kena tangkap pun tak apa, masih untung lagi. Ya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kemudian, apa lagi yang menyebabkan, tuan-tuan? Disebabkan juga kelahiran. Ya, kelahiran. Lelaki ya, banyak, perempuan banyak, lelaki sikit. Dan yang antara punca utama juga adalah apabila orang lelaki, dia tukar gender dia. Dia tak mau jadi laki. Dia jadi bapuk. Ya, kalau dia ada duit, dia pergi Thailand, ya, dia tukar, ya, daripada Muhammad Sajad kepada Nur Sajad. Ini kacau lah. Ya, kenapa saya sebut terang-terang, tuan-tuan? Ya, sebab dia dah terang-terang, you know. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tak ada duit pun, di siang jadi laki, malam jadi perempuan. Ada juga yang memang dia ni tak jadi perempuan pun, memang lelaki. Tapi kehendak dia kepada lelaki juga. Ya. Dan ada juga lelaki yang mereka ini tidak mahu kahwin. Dia tak nak kahwin. Dia nak, kata orang tu, dia nak selesa dengan diri dia sendiri, freehold. Dia tak nak terikat, ya, dengan mana-mana komitmen.
Dan juga ramainya perempuan juga disebabkan orang perempuan juga tidak mahu komitmen. Dia tak nak ada anak, dia tak nak ada suami, dia nak, kata orang tu, freelance, dia nak pergi ke mana, dia nak buat apa-apa, dia suka, ikut suka dia. Ada juga begitu. Jadi ini menyebabkan ramainya orang perempuan daripada orang lelaki. Sehingga kan akhir zaman nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ini detailnya Rasulullah, seorang lelaki akan menguruskan 50 orang perempuan. Ini Nabi detailkan lagi. Akan sampai masanya seorang lelaki menguruskan 50 orang perempuan. Zaman tu bila tak tahu, tapi akan datang. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu tuan-tuan, menjadi kewajipan kepada kita untuk memelihara generasi kita supaya menjadi lelaki muslim dan juga muslimah yang soleh dan muslimah yang solehah, anak yang soleh dan juga solehah. Kenapa tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita nak harapkan kepada, kata orang tu, dengan ilmu yang ada pada hari ini, ilmu yang mengkaji tentang makhluk tanpa disandarkan kepada Allah, tanpa disandarkan kepada tauhid, tuan-tuan kasih Allah Taala, akhirnya mereka ni akan lari jauh daripada agama kita. Ni kita bimbang. Ya. Sebab agama ini tuan-tuan, dia tak boleh diwarisi. Kita yang kena ajar, ya, kena buat sesuatu untuk memastikan anak kita ini, tuan-tuan kasih Allah Taala, duduk dalam akidah Islam dan menjadi lelaki, dan juga mereka ni mengaji, lebih-lebih selesai perkara-perkara fardu ain. Ni ya, generasi yang akan datang ni, semayang ke tak semayang ke, kita tak tahu. Ya, siapa kawan dia, siapa pensyarah dia, kena tahu. Sebab hari ini manusia ni dirosakkan, tuan-tuan dikasih oleh Allah Ta'ala, bukan dengan orang yang tak pandai. Orang pandai tapi yang tak ada hidayah. Ya, orang yang pandai tapi tak ada hidayah, tak bawa, diajar tu tak dinyangkut langsung dengan Allah Ta'ala. Ni kita bimbang. Ya. Dulu tuan-tuan, kita belajar semua nyangkut dengan akidah tu. Dulu ilmu matematik kita sebut ilmu apa? Ilmu hisab. Ilmu hisab. Kenapa sebut nama ilmu hisab? Sebab ada yaumul hisab. Hitung namanya. Ilmu hisab, ilmu hitung. Ya tak? Hitung. Apa yang dihitung? Ni, dunia dihitung. Akhirat pun kita hitung juga. Bila kita sebut matematik, terputus dah. Tak ada kaitan. Dulu ada amanah. Sekarang tukar pakai apa? Integrity. Dulu semua akidah. Tanggungjawab. Tanggung dunia. Jawab dekat akhirat. Tukar juga jadi integriti. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi. Ya. Yang hari ini banyak ilmu tapi tak nyangkut dengan Allah Taala. Belajar tak kembali kepada Allah Taala. Ya. Ini disebut sekular. Bukan saja dalam bab kenegaraan dah, tapi pemikiran manusia pun hari ini, apa sekular, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala langsung. Dengan COVID ni tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung. Ni kita bimbang ni. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam tu. Jadi tuan-tuan, ya, sebagai kesimpulannya pada malam ini, yang pertamanya, ya, ada 3 asas ilmu yang semua orang kena tahu. Pertama, ilmu tauhid. Ni anak kita mesti selesai. Ilmu tauhid. Siapa beri rezeki? Allah. Ya. Contohnya mati. Mati kenapa mati? Yang mati bukan sebab tua, bukan sebab muda. Mati sebab ajal. Ya. Ada yang muda mati, belum lahir lagi mati dah dalam perut. Baru lahir mati lagi muda, mati juga. Ya. Bukan sebab muda, bukan sebab tua, sebab ajal. Ya. Rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan habislah kita, nyawa kita, selagi mana rezeki kita ni tak habis. Ya. Tak habis di sisi Allah Taala. Bila habis rezeki kita, matilah kita. Itu akidah kita.
Janganlah kita takut. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan kasih oleh Allah Taala, belajar ilmu fiqh. Ya tak? Saya pun tengok sini ada ilmu fiqh. Fiqh Syafi'i, ya tak? Sangat cantik. Belajar, ya tak? Takat mana yang kita boleh belajar. Jangan sampai benda yang kata orang tu benda senang begitu tak tahu. Ni macam kereta baru ni kan, X50 ni. X50 ni. Rega tak tahu tapi orang dah tempah. Macam mana macam itu? Ya. Dalam Islam tak boleh macam itu. Kita kena tahu harga dia. Kita kena test drive dulu. Baru dah tahu semuanya, baru boleh kita tempah. Ini rega pun tak tahu lagi, dah ramai orang tempah. Ya, berbelas ribu tempah. Ya. Berapa harganya tak tahu. Tiba-tiba nah sampai 90 ribu. Apa nak kata? Ya, ingatkan 70 ribu ke tempah, bayar 500 dulu. Tengok-tengok 90 ribu. Dah tak boleh. Kalau tak jadi burn. Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal juga. Ya. Jadi ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf, ya, berkait dengan hati, berkait dengan keikhlasan, semuanya adalah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sedikit negara-negara yang sekarang ini dah ramai perempuan. Antaranya ni nama negara yang kita pun jarang dengar. Antaranya Latvia 54%. Lithuania gitu juga 54%. Curacao 53.9%. Ukraine 53%. Armenia bergaduh dengan 53.6%. Ya, China pun sama, perempuannya lebih ramai. Rusia pun sama gitu juga. Jadi tuan-tuan kasih Allah akan datang makin ramai ni. Apa yang Nabi sebut itu adalah semuanya benar. Ya. Jadi sekadar itulah saja untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit hadis ini mengingatkan kita kepada akhirat kita dan juga menguatkan keimanan kita kepada Islam kita. Dan ingatlah semuanya kita mesti sangkut dengan akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.